Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So, untuk segmen kisah seram kita pada video kali ini, ada beberapa kisah penampakan yang menarik untuk kita dengarkan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. Okey guys, untuk kisah penampakan yang pertama ni dikirimkan oleh sahabat kita ataupun pengirim kita yang boleh kita gelar dia sebagai Saiful. So kisah ni berlaku pada tahun 2003. So dah lama lah kisah ni berlaku sebenarnya. Dikatakan pada waktu tu dia ni sedang bercuti SEM dan dia tinggal di Seremban. Pada waktu kejadian ni berlaku, dia ni nak jumpa kawan dia yang berada di Port Dickson. Masa tu kawan dia ni belajar di kolej berdekatan dengan Port Dickson lah. So tempat dia orang lepak ni di area Pasir Panjang. Di mana pada waktu tu malam tu dia orang lepak, makan kan, sembang macam biasa. And then lepas waktu tu jam dah dekat pukul 11 lebih, kawan dia ni ajak dia untuk main satu permainan iaitu snooker. Main snooker lah. So main snooker, sedar tak sedar waktu tu jam dah menunjukkan pukul 2 lebih pagi. Kawan-kawan dia ramai juga yang dah balik, yang hanya tinggal berdua je, Saiful ni dengan kawan dia yang seorang lagi ni. So kebetulan waktu tu Saiful ni daripada Seremban, dia bawa motor. Jadi dia kata tak apalah, biar dia je yang hantar kawan dia ni naik kawan dia ni balik ke kampus dia. And then kawan dia ni juga cadangkan untuk si Saiful ni tidur bermalam di kampus dia ni ataupun asrama dia ni lah. Aku tak tahu asrama dia boleh bawa orang luar ke apa, itu dia tak cerita pula. And then pada perjalanan dia nak balik ke Port Dickson ni, sebenarnya daripada Batu 8 ataupun Batu 10 ni nak menghala ke Port Dickson agak jauh juga dan melalui jalan yang tak ada lampu. So dia kata lepas saja kawasan Pekan Pasir Panjang tu, ada satu jambatan di mana pada waktu tu daripada jauh dia perasan di sebelah kiri bahu jalan ni ada satu susuk berwarna putih berada di tepi jalan. And waktu tu dalam fikiran dia mungkin reflect daripada lampu motor dia ni ke banner kalau daripada belakang pun kita nampak warna putih kan. So dia kata mungkin juga signboard ke, tapi signboard macam tinggi sangat, jadi mungkin macam batu putih ke, macam tu lah. Dalam masa dia berfikir tu, dia jalan sambil naik motor ni, dia dah rasa perasaan yang tak sedap lah. Dah rasa takut jugalah, seram kan. Kawan dia ni pula tidur kat belakang. Bertuah kawan dia ni. Waktu dia tengah bawa motor ni, tengah dia duk fikir-fikir ni, dia cakap benda tu dah makin dekat lah dengan dia sebab motor dia bergerak kan. Rupanya benda tu bukan berada di tepi jalan. Benda putih tu berada di jambatan. Tapi bukan atas jambatan, di tepi jambatan. Mana terapung lah, macam tergantung di tepi jambatan. Dia tak mungkin berpijak atas apa sebab bawah tu sungai. Jadi mungkin dia akan jatuh ke bawah kan. Tapi dia just terapung je. Sampailah si Saiful ni dekat dengan jambatan tu dan naik atas jambatan tu, baru dia perasan yang benda putih tu sebenarnya berbungkus. Ada ikat dekat atas ni. And then korang pun tahu kan apa nama dia kan. Jadi aku tak payah sebut lah sebab dah malam kan. Aku pun bukan berani sangat. Jadi bila dia dah nampak tu, dia kata muka dia tak nampak sebab muka just macam gelap je tau, macam hitam je, tapi berbungkus tu nampak lah warna putih tu. Waktu tu dia kata badan dia seolah-olah kejang. Mungkin sebab dia terkejut kan, ataupun terlalu takut ke, kita pun tak tahu. And then dia perah motor dia tu. Dia cuba nak pulas throttle dia, tapi tangan dia ni macam tak boleh nak ikut apa yang dia nak buat. Otak dia fikir dia nak pulas, tapi tangan dia tak boleh. Sampai satu masa dia rasa motor dia berat dan berhenti. Dah kalau motor tak pulas, memang berhentilah kan.
And then waktu dia nak turun daripada motor, dia rebah ke tepi jalan ataupun ke bahu jalan kan. Nasib baik kawan dia ni ada. Kawan dia ni tahanlah motor tu kan. And then bila dia tanya Saiful ni apa yang berlaku, Saiful ni pun cakap lah apa yang ada kan. And then waktu tu dekat tepi jalan, gelap pula tu, kawan dia ni pun takut lah juga kan. Tapi dia tak boleh nak jalan sebab Saiful ni memang tak boleh bangun dah. Dia just duduk. Dia nak bangun, kaki dia lembik. Dia kata lutut dia semua lembik. And then dia cuma mengharapkan kawan dia, dan kawan dia mengharapkan dia lah. Itu je. Diorang pun tunggu dekat tepi jalan tu untuk beberapa jam. And then baru dia berangkat balik ke kampus kawan dia tu. Dan sampai lebih kurang mungkin dalam pukul 4 ke 5 pagi macam tu lah. So dia bermalam kat rumah kawan dia tu ataupun kampus kawan dia tu. And then keesokan harinya baru dia balik ke Seremban. And apa yang dia ceritakan dalam email ni, dia demam selama hampir seminggu. Dan dia kata inilah pengalaman yang dia kata first lah yang dia nampak dan last lah. Sampai sekarang dia tak pernah nampak lagi. And then tapi dia kata pengalaman ni betul-betul memberikan ketakutan kepada dia. So guys, untuk kisah penampakan yang kedua ni dikirimkan oleh pengirim kita yang kita boleh gelar dia sebagai Ahmad. Ahmad ni waktu tu kisah ni berlaku di Melaka, di satu kawasan yang diberi nama Batu Berendam. Di mana pada waktu tu Ahmad ni dia sebenarnya on the way pergi ke rumah bos dia. Di mana waktu tu ada birthday party ataupun majlis hari jadi anak bos dia ni. Jadi malam lah benda ni berlaku. And waktu tu waktu dia pergi semua tak ada apa-apa. And then dia pun pergi makan dan sebagainya. Dia balik dalam lingkungan mungkin dalam pukul 11 lebih ataupun pukul 10 lebih. Dia tak tulis lah benda tu. Cuma dia kata malam tu dia balik. Dia Melaka ni dia banyak jalan-jalan kampung ataupun banyak juga jalan-jalan dalam yang boleh lalu lah untuk tembus ke kawasan rumah dia ni. So dia kata malam tu dia ambil keputusan untuk bawa santai je. And then dia nak lalu jalan dalam lah. Dia berdua dengan kawan dia, di mana dia ni drive kereta, kawan dia berada di sebelah kiri lah, di sebahagian penumpang. So dia cakap waktu dia dalam perjalanan tu tak ada awal-awal tu tak ada apa-apa. Cuma sampai di satu kawasan perumahan yang banyak rumah-rumah besar ataupun rumah orang-orang kaya lah kan. So dia kata depan kawasan rumah-rumah besar ni ada satu hutan tau. And then belakang hutan ni ada, kalau kita jalan lalu hutan tu sebenarnya kita boleh tembus ke kubur Cina, tanah perkuburan Cina lah kan. Jadi dalam perjalanan dia ni sebenarnya daripada jauh, tak adalah jauh, dia kata dah nak sampai juga. Sampai satu tempat tu ada satu traffic light. Sebab tempat tu simpang, jadi memang ada traffic light. Kawasan tu kawasan kemalangan. Jadi dia berhenti kat traffic light tu. Dia yang nampak dulu. Di tepi jalan ni, dekat dengan sebatang pokok, macam ada rambut. Tapi dia tak nampak badan masa tu. Dia nampak rambut je di tepi pokok. Pokok besar lah. Pokok tu pula pokok besar yang tak ada daun. Korang bayangkan pokok besar tak ada daun. Jadi dia nampak rambut tu, dia macam mula-mula dia was-was juga. Apa tu? Ke dia salah nampak, dia cakap. Jadi makin lama benda tu makin ke depan, keluar daripada pokok tu. Nampak baju putih. And then benda tu macam tunduk, rambut tu keluar daripada pokok tu. Waktu tu dia dah istighfar panjang lah. Sebab dia dah tahulah itu apa. And then dia cuba nak bagi tahu kawan dia ni. Kawan dia ni tengah hayal pandang part lain mungkin. And then dia pun cuit-cuit kawan dia. Dia cakap dengan kawan dia, tu dia tunjuk kan. Dia buat isyarat mungkin mata ke mulut ke macam tu kan. Nak bagi tahulah apa kat depan tu. And then dia cakap, yang kawan dia ni pula
tengok, masa tu kawan dia tunduk, and then kawan dia tengok depan, kawan dia pun terkejut tau, sebab kawan dia pun nampak dekat tepi pokok tu. And then kawan dia ni pun cakap, "Weh, undur." Maknanya reverse lah kan, patah balik lah, jangan lalu lah, straight kan. And then dia pun undur, and then ikut jalan lain untuk balik ke rumah dia ni. Dalam perjalanan dia nak balik ni, selepas dia nampak benda tu, dia telefon parents dia. Dia cakap dengan parents dia, jangan kunci pintu dulu, buka lampu luar, tolong buka lampu luar, sebab dia nak balik lah. And then mak dia kata, okey lah, hati-hati, mak dia cakap. Lepas tu kenapa mak, dia cakap macam tu kan. Mak dia cakap bapak dia tidur kat rumah. And then bapak dia mimpi yang anak dia kena ganggu dengan makhluk halus ni lah. And then baru dia cakap dekat parent dia yang dia sebenarnya baru nampak benda tu dekat tepi jalan lah. And then dia pun balik ke rumah, hantar kawan dia dulu. And then dia sampai ke rumah, dia cerita apa yang berlaku dekat parents dia. And bapak dia pun kata memang bapak dia mimpi malam tu anak dia kena ganggu dengan benda tu. So kisah ni pun habis kat situ je, email dia habis kat situ je. Jadi mungkin lepas tu aku pun tak tahu, dia mungkin demam juga ke, macam cerita yang pertama tadi ke, kita pun tak tahu. So guys, kedua-dua kisah ni berlaku selepas saja diorang happy-happy. Yang seorang, kisah nombor 1, baru jumpa kawan, happy-happy, and then dia balik pun dah tengah malam. Yang seorang lagi ni balik daripada birthday party, pun seronok-seronok juga, balik pun dah malam. So apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam kedua-dua kisah ni sebenarnya pada aku, kalau kita balik daripada satu tempat yang menyeronokkan, ataupun kita baru lepas happy-happy kan, balik pula tengah malam, kita baca doa je lah Kena hati-hatilah, jangan terlalu happy sangat. Sebab yalah, benda-benda ni suka. Kalau kita terlalu sedih pun dia boleh kacau, kita terlalu takut pun dia boleh kacau, kita terlalu berani pun dia boleh kacau. So jangan ni lah, kita, apa yang aku boleh cakap, korang hati-hatilah kalau korang pergi lepak ke apa ke, balik bacalah doa. Lagi-lagi kalau ada anak kecil kan, buatnya pula diikut balik ke rumah. Auzubillah. So guys, pada pendapat korang, dalam kedua-dua kisah ni, mana lagi seram? Kisah nombor 1 ke kisah nombor 2? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. So itu saja daripada aku guys. Kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang boleh emailkan kepada aku. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Okay, korang boleh emailkan dekat aku. Email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, itu saja daripada aku. Kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan cerita-cerita yang aku sampaikan kat korang, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku. Korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang tak terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Yang mana korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan aku doakan korang semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. So guys, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.